Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to the segment. Nama aku Hafiz dan kepada siapa yang masih belum subscribe, aku harap korang boleh tekan butang subscribe. Dan kepada siapa yang dah subscribe, thank you so much guys for subscribing. Malam ni Markas Puaka on the go bertemankan saya sekali lagi dengan satu lagi kisah menarik yang saya ingin kongsikan dengan anda semua. Jom kita dengarkan. Dah hampir 16 tahun aku tinggal dekat blok apartmen ni. Dari hanya berdua dengan isteri aku, sampailah sekarang aku dah ada 2 orang anak. Apartmen 3 bilik tidur dan 2 bilik mandi. Sederhana luas serta bilik ketiga menghadap koridor di luar rumah. Jadi bilik ni aku pilih untuk anak pertama aku, nama dia Jimmy. Ketika tu dia berusia 2 tahun. Dan bilik kedua pula, dia menghadap satu taman kecil dekat belakang. Aku jadikan bilik tu sebagai bilik entertainment lah lebih kurang. Aku letak PS4 aku kat situ. Aku letak TV kat situ. Aku letak sound system semua. Aku set up bilik tu cantik-cantik. Dan sekarang, bilik tu dah jadi bilik anak aku yang kedua dan anak aku yang bongsu, si Alia ni. Jadi taman yang di belakang blok apartmen yang aku tinggal ni tak adalah orang kata berimagekan taman sangat. Cuma dekat situ ada bangku batu cat putih dalam bentuk bulatan dekat tengah-tengah yang dikelilingi oleh pokok-pokok rendah dan pokok-pokok menjala yang diterangi lampu taman bercahaya putih malap. Serta satu pokok besar yang orang kata sangat rimbun daun dia yang tinggi sampai ke tingkat 3. Dan rumah aku ni pula memang kat tingkat 3. Dan pokok tu pula betul-betul terpacak menghadap bilik tingkap aku ni, ataupun bilik master bedroom. Dan taman ni lah juga yang sering jadi buah mulut orang yang tinggal dekat kawasan sekitar ni. Dikatakan taman ni adalah tempat yang paling angker di kawasan kejiranan blok-blok apartmen dekat kawasan ni. Dan ketika aku pilih untuk beli unit apartmen ni, tak ada pula aku dengar cerita-cerita seram daripada ejen rumah. Tak ada pula aku dengar cerita-cerita misteri ke apa ke, tak ada. Tapi bila aku fikirkan balik, yalah, takkan nak ejen tu bodoh-bodoh kan nak bagi tahu aku tentang orang kata sejarah-sejarah seram-seram dekat rumah ni. Kalau aku tak jadi beli, tak pasal-pasal dia hilang pula komisen dia, betul tak? Jadi aku pilih rumah ni disebabkan persekitaran dia yang sangat sunyi dan damai, jauh daripada jalan besar. Walaupun owner sebelum ni adalah owner bukan beragama Islam, walaupun dekat dalam rumah ni sebelum ni ada satu tokong besar yang terjegat kaku dekat satu dinding dekat dalam rumah ni. Aku tahu benda-benda ni, tapi aku tetap nak beli juga rumah ni. Sebab apa? Sebab aku memang betul-betul tak minat langsung dengan rumah yang dekat ataupun dekat tepi-tepi jalan ni. Aku memang tak minat. Nak bagikan gambaran, depan blok aku ni pun cantik landscape dia, dengan pokok-pokok besar, dan pokok-pokok tu lah orang kata tempat penyinggahan burung-burung yang cantik selalunya. Diorang akan singgah kat situ, berkicauan dekat situ. Memang seronok tempat tu. Dan macam-macam cerita angka yang aku dengar tentang kawasan ni, terutama sekali dekat kawasan taman di belakang blok aku, daripada jiran-jiran yang aku kenal, terutamanya daripada budak-budak yang suka melepak dekat bawah blok. Budak-budak tu lepak bawah blok sebab apa? Diorang main takraw dekat area court badminton. Jadi budak-budak remaja ni melepak dekat depan tu sampai 2-3 pagi lah kebiasaan dia. Tapi sekarang dah sunyi lah dekat depan blok aku tu bila malam-malam, sebab budak-budak ni orang kata dah ramai start kerja kan. Ada yang dah kahwin pun. Jadi orang kata dah sunyi lah, tak macam dulu. Tapi budak-budak ni selalu cakap yang taman belakang tu memang keras tau. Dan ada beberapa kali diorang ternampak bila tengah melepak malam-malam buta, diorang ternampak ada satu lembaga berjubah labuh warna kelabu sedang memanjat pokok besar yang menghadap bilik tidur aku tu. Dan gaya benda tu memanjat pokok tu seolah-olah seperti gaya biawak yang tengah merangkak. Ada yang pernah ternampak kelibat seorang apek tua bongkok yang tengah orang kata berjalan terketar-ketar dekat taman tu. Tapi bila diorang tengok lagi sekali, apek tu kelihatan sedang memanjat pokok besar tu dengan sangat-sangat laju. Gila ke apa apek tua bangka macam tu boleh panjat pokok laju macam tu kan? Memang laju gila lah. Budak-budak ni memang bertempiaran lari ke rumah masing-masing masa tu. Semua kelang kabut nak balik. Dan ada sekali tu, diorang nampak macam ada 2 lembaga menyerupai manusia duduk di pavilion sambil berbual-bual masa tu. Jadi mula-mula budak ni tak ada fikir apalah sangat.
Bila nampak dua kelibat manusia tu, sebab kadang-kadang memang ada penduduk dekat sini pun memang suka lepak dekat pavilion taman tu malam-malam buta. Itu macam biasalah. Ambil angin agaknya kan malam-malam sambil-sambil cari ilham kan. Tapi lama kelamaan budak-budak ni diorang rasa pelik. Sebab bahasa perbualan diorang ni terdengar macam pelik sangat. Nak kata bahasa Tagalog pun bukan, nak kata Hindi pun bukan, nak kata bahasa Jawa pun bukan. Memang jauh sekali. Sebab ada antara budak-budak tu yang berbangsa Jawa, yang berbangsa India, diorang sendiri pun tak faham bahasa tu. Dan nak jadikan cerita, dua kelibat yang macam manusia ni, diorang berbual agak kuat dengan bahasa yang amat pelik yang diorang sendiri tak pernah dengar. Jadi budak-budak ni macam agak lama jugalah perhatikan dua makhluk ni. Jadi bila budak-budak ni tengok je kan benda ni duduk berbual berdua kan, dia tengok je. Dan secara tiba-tiba dua makhluk ni tadi berhenti bersembang. Dan bila diorang berhenti bersembang, budak-budak ni nampak benda tu bangun berdiri dan terus melayang ke atas pokok dengan bunyi suara seperti itik bulang petang. Dia terus terbang naik ke atas. Berterabur budak-budak ni lagi. Berterabur diorang lagi. Jadi beberapa bulan lepas, aku dengan keluarga aku naik teksi ni lah, nak balik ke rumah lepas makan malam dekat luar. Yang bawa teksi ni adalah satu brother Melayu ni. Dan bila aku sebut nombor blok aku dengan jalan kat mana, abang ni terus bagi tahu aku yang dulu dia tinggal dekat blok sebelah blok aku. Tapi dia dah jual rumah tu sekitar lebih kurang dalam 6 bulan lepas. Jadi aku pun cakap kat abang tu, abang, kenapa abang jual rumah tu? Sebab kan kawasan ni kan macam popular juga kawasan ni. Banyak kemudahan kan, banyak kedai-kedai, semua bank semua ada kat sini. Dekat dengan pasar, ada kedai 24 jam, stesen minyak pun ada. Lagi satu, kawasan ni pun dekat dengan Changi Airport bang. Jadi kenapa abang jual rumah ni? Tak sayang ke bang? Oh tak adalah. Nak kata sayang tu memang sayang. Tapi itulah, saya dengan isteri kita orang decide untuk jual rumah ni pun sebabkan kita orang dah kena ganggu dekat rumah ni sebenarnya. Kena ganggu? Kena ganggu macam mana ni bang? Tak adalah. Macam mana saya nak cakap Saya nak cerita pun takut nanti Kang awak pula takut. Tak apalah bang, abang cerita je lah. Saya pun nak tahu juga kan kenapa abang pindah apa dan sebagainya. Saya pun nak tahu juga macam-macam cerita juga yang saya dengar kat sini. Cerita dia macam ni lah. Dah beberapa kali dah, masa dulu lebih kurang dalam 6-7 bulan lepas tu, dah beberapa kali dah yang saya kalau balik malam-malam je kan, bila saya dah parking kereta, saya masuk lift kan, nak balik rumah lah. Jadi bila lift dah sampai dekat floor saya tu, saya pun keluarlah daripada lift. Dan bila saya keluar daripada lift, saya terus ternampak ada seorang perempuan berbaju congsam merah tengah duduk dekat tangga sambil duduk menangis tersedu-sedu. Perempuan tu duduk menangis tersedu-sedu kat situ. Rambut dia tu panjang mengurai sampai ke lantai. Tutup wajah dia ni. Jadi benda yang membuatkan saya dengan isteri saya decide untuk jual rumah ni bukan apa. Sebabkan dah 2 kali perempuan bercongsam merah tu muncul dekat dalam rumah saya ni. Muncul dekat dalam rumah saya, duduk tegak dekat atas sofa. Mula-mula isteri saya yang nampak. Masa tu isteri saya bangun lebih kurang dalam pukul 12, pukul 1 pagi macam tu. Dia nak pergi ke dapur nak minum air, dahaga kata dia. Lepas dia dah tuang air, dia dah minum air apa semua, dia pun pusinglah balik. Dia pusing untuk balik ke bilik tidur. Dan masa dia nak balik ke bilik tidur tu, dia nampak perempuan yang bercongsam merah ni tengah duduk tegak dekat atas sofa. Itu yang kelam kabut isteri saya masuk. Itu yang kali pertama. Yang kali kedua, saya sendiri yang kena bang. Saya sendiri yang kena.
Ada satu malam tu saya nak balik rumah lepas dah habis shift taksi saya ni. Waktu lebih kurang dalam pukul 1-2 pagi macam tu lah. Jadi biasalah kita dah naik lift apa semua. Dan bila kita nak masuk rumah, rumah kita ni kan gelap ya. Pukul 1-2 pagi, anak-anak, isteri semua dah tidur. Jadi saya pun masuk rumah, saya pun buka lah switch lampu. Dan bila saya buka switch lampu tu, tiba-tiba saya ada terdengar suara yang sangat halus seperti sedang mengalunkan lagu Cina lama. Dan bila saya perhati betul-betul dekat kawasan ruang tamu tu, saya ternampak perempuan bercongsam merah tu duduk tegak dekat atas sofa kat situ. Dan masa tu kelam kabut bang. Kelam kabut, saya keluar daripada rumah, saya terus drive taksi saya ni, saya pergi lepak Kopitiam 24 jam sampai waktu subuh. Jadi lepas pada kejadian tu, saya dengan isteri saya ambil keputusan untuk kita jual je lah rumah tu. Memang dah tak sanggup lagi dah nak kena ganggu macam tu. Jadi bila aku terdengar cerita daripada brother taksi ni, aku macam terdiam juga. Aku terdiam tentang cerita kisah rumah dia yang tak jauh daripada rumah aku ni. Seperti yang aku ada kisahkan tadi, blok abang tu tinggal dulu lokasinya betul-betul dekat depan blok aku. Cuma blok dengan unit dia ni menghadap ke taman belakang blok aku. Dan blok aku ni pula taman tu dekat belakang. Jadi isteri dengan anak aku macam tak angkat pot sangat lah. Tak angkat pot sangat lah bila abang tu bercerita pasal rumah dia kena ganggu dan sebagainya. Anak bini aku buat je. Jadi aku pun malas lah nak fikirkan sangat. Yalah sebab keluarga aku dengan aku memang tinggal kat situ, yang tak ada plan nak jual rumah pun. Nak buat macam mana kan, dah beli, tabah je lah. Jadi nak dijadikan cerita, ketika baru tinggal dekat sini, memang tak ada kejadian pelik-pelik yang berlaku antara aku dengan isteri aku, dengan anak-anak aku ataupun dengan rumah kita orang ni. Memang tak ada benda-benda yang pelik. Cuma ada sekali tu lah, lebih kurang dalam 2 minggu lepas aku dah duduk kat sini, ada satu malam tu aku tengah basuh muka dekat sinki dekat dapur masa tu. Dan bila aku ternampak di cermin, kan, bila aku angkat muka aku tengok kat cermin, aku ternampak ada satu bayangan hitam tiba-tiba melintas dekat belakang aku tu. Dan masa aku nampak benda tu macam agak terkedu jugalah. Tapi cepat-cepat aku lupakan perasaan bukan-bukan, sebab aku anggap itu sebagai orang kata bayangan mata aku je kot. Tapi gangguan lebih serius tiba bila anak aku yang pertama lahir selepas lebih kurang 3 tahun aku tinggal kat rumah ni. Jadi nak jadikan cerita, gangguan tu bermula ketika dia berusia 6 bulan. Bila masuk je pukul 12.30 hari dengan waktu maghrib, Jimmy akan nangis meraung-raung. Dan sambil-sambil dia menangis tu, dia akan tunjuk-tunjuk dekat satu sudut dekat bahagian ruang tamu ni. Sudut tu lah dulunya tempat bekas owner rumah ni letak tokong dia dekat situ, dengan berhala besar yang berwajah hitam. Aku ingat lagi. Dan sudut tu aku dah cat warna putih lah. Sudut tu aku dah cat warna putih. Aku letakkan frame Allah, frame Muhammad dekat situ kan. Tapi automatically masuk je pukul 12.30 hari, masuk je waktu maghrib, waktu senja, anak aku akan start meraung-raung, menuding-nuding jari dia dekat arah satu sudut. Dan bila malam pula, si Jimmy ni susah nak tidur. Dia tidur kejap, lepas tu mesti terbangun balik. Dan bila dia terbangun tu, menangis-nangis lah. Menangis-nangis. Tapi mata dia ni pejam rapat masa dia nangis. Mata dia pejam rapat. Susu pun tak nak, dodoikan pun tak nak, apa semua benda dia tak nak. Jadi masa tu aku dengan isteri aku macam stres lah. Kita orang macam stres sangat kan dengan keadaan anak aku si Jimmy ni. Dan pernah daripada malam sampai ke pagi, Jimmy tak pernah tidur. Daripada malam sampai ke pagi, dia tak tidur. Kau bayangkan macam mana stresnya kita orang masa tu. Aku ni sampai pernah hilang sabar lah. Aku pekik dekat anak aku ni, cakap, apa benda ni, nangis, tidurlah. Dah bila aku dah pekik macam tu, sampai bergaduh lah aku dengan isteri aku. Jadi ada satu hari ni, puas jugalah isteri aku dengan saudara-saudara dia pujuk aku untuk panggil orang yang tahu. Untuk panggil orang yang tahu untuk minta tolong tengok-tengokkan rumah ni. Tapi aku tak nak. Bukannya sebabkan aku tak percaya dengan kewujudan makhluk-makhluk halus ni. Cuma masa tu aku fikir macam, ya biasalah,
anak aku macam baby-baby lain juga. Dan benda tu adalah masalah yang normal, menangis dan sebagainya. Pemikiran aku ni orang kata menghala ke saintifik lah kononnya, kan? Jadi aku fikir mungkin anak aku ni kembung perut ke, sakit tekak ke, tak sedap badan ke, mana kita tahu kan. Jadi aku fikir benda-benda macam tu. Jadi hampir setiap bulan lah kami ke klinik untuk cek dengan doktor apa masalah anak aku ni sebenarnya. Dan macam biasa doktor cakap yang anak aku ni tekak dia ada jangkitan sebab nampak merah kat tekak dia. Jadi lagilah bila doktor cakap macam tu, lagilah aku takkan fikir pasal benda-benda mistik ni. Yalah doktor kan dah cakap macam tu, merah tekak dan sebagainya. Nah, inilah bahana dia bila lama sangat dekat negara Eropah dan lama berkawan dengan Mak Saleh semua ni, sampaikan orang kata benda-benda mistik ni kita tolak tepi, kan? Dan setiap kejadian mesti ada scientific reason katanya, kan? Jadi aku sebenarnya aku dah ceritakan lah dekat mak dengan ayah aku dekat kampung tentang hal anak aku si Jimmy ni. Jadi masa hari raya tahun tu aku balik ke kampung, dan masa aku dekat sana mak aku ada hulurkan aku satu botol berisi air. Dan mak aku suruh beri kat Jimmy ni minum dan usap kepala dia sekali dengan air yang mak aku bagi dekat dalam botol ni. Tapi mak aku tak jelaskan sangatlah dalam botol tu air apa dan sebagainya. Dia tak jelaskan. Walaupun aku tanya berkali-kali, dia kata tu macam air biasa je kan. Cuma dia berpesan, dia kata beri Jimmy minum air ni dan usapkan muka atau kepala dia bila dia menangis ataupun mengacau. Jadi selepas pada tu, dengan izin Allah SWT, anakku dapatlah tidur nyenyak sikit di waktu malam dan kurang mengacau bila masuk waktu tengah hari ataupun waktu senja ni. Dan ada ketikanya juga bila dia tersedar je ataupun tiba-tiba tersedar daripada tidur tengah-tengah malam ni, dia menangis lah, dia menangis kuat, seolah-olah macam ketakutan. Jadi bila jadi je benda-benda macam tu kat Jimmy, apa yang aku buat, aku akan cepat-cepat usapkan muka dia dengan air yang mak aku bagikan tu, sampailah dia diam, sampailah dia tidur balik. Sampailah satu kejadian ni. Masa tu Jimmy lebih kurang umur dalam 3 tahun lah. Malam tu aku dengan isteri tidur lewat sebab orang kata tonton satu filem dekat bilik entertainment kita orang tu lah, yang bilik nombor 2 ni. Dan waktu tu lebih kurang dalam pukul 1 pagi seingat aku. Dan Jimmy ni pula orang kata dah lama lah dia tidur dekat dalam bilik dia. Dan secara tiba-tiba kita orang tengah tengok apa orang kata tengok movie tu, dan secara tiba-tiba si Jimmy ni meraung dan menangis kuat gila-gila dekat dalam bilik dia. Jadi aku pun terus keluar daripada bilik dan aku terus nampak Jimmy berlari keluar daripada bilik dia dengan wajah yang penuh ketakutan. Sampai jatuh tersungkur, berdarah bibir dia ni. Allah Akbar. Berdarah bibir dia ni. Masa tu aku dah pelik dah macam apa benda pula yang ganggu anak aku ni. Jadi masa dia keluar tu tersungkur, berdarah bibir dia, sambil-sambil tu dia cakap, Baba tolong Baba, tolong Jimmy Baba. Jimmy, apa hal ni? Kenapa? Minta tolong apa ni? Baba tolong Jimmy Baba. Ada orang kala hitam, kepala dia botak, mata merah, kuku tajam dekat dalam bilik Jimmy. Tolong Baba, tolong. Masa tu anak aku meraung, menangis, mengadu kat aku. Aku peluk dia, cuba untuk tenangkan dia. Tapi si Jimmy ni duk masih lagi menangis-nangis dalam dakapan aku ni, sambil-sambil menunjuk-nunjuk dekat satu sudut dekat dalam bilik dia tu. Jadi aku pun serahkan Jimmy dekat isteri aku, dan aku pun terus masuk kat bilik Jimmy. Dan bila aku sampai dekat bilik Jimmy, dekat depan pintu bilik Jimmy tu, aku macam, "Weh setan, lu keluar sekarang. Lu keluar sekarang lah kalau lu berani. Lu kacau budak kecil apa hal? Kalau lu berani, lu kacau gua lah. Gua bapak dia tau. Lu keluar sekarang." Aku jerit dekat dalam bilik anak aku. Dan masa tu aku rasa macam aku dah hilang akal lah saat tu. Sebab aku memang betul-betul dah bengang gila dengan benda yang ganggu anak aku ni sejak dia daripada kecil lagi.
Bukan sebab aku ni berani sangat dengan makhluk-makhluk ni, bukan. Cumanya aku dah hilang sabar ketika tu sebab dah lama sangat anak aku kena ganggu. Aku pendam daripada dia masih baby lagi. Dah lah dalam 3-4 hari sebelum tu aku macam kena bawa Jimmy keluar pergi rumah main-main dekat taman permainan berhampiran. Tengah aku pakai kasut Jimmy, dia cakap kat aku, Baba, kakak tu terbang, dia stop dekat pokok tengah tengok Jimmy lah Baba. Muka kakak tu buruk sangat. Baba, Jimmy takut lah Baba. Sambil-sambil tu si Jimmy tunjukkan jari dia kat arah pokok besar depan blok aku ni. Jadi aku halakan pandangan aku kat pokok tu, tapi memang aku tak nampak apa-apa lah, kan? Terus aku tarik Jimmy masuk rumah, terus tak jadi keluar petang tu. Kita dah excited nak keluar pergi taman permainan dan sebagainya, terus tak jadi keluar. Itu memang dah buat aku bengang lah. Lepas tu bila jadi benda macam ni, confirm aku menjerit depan pintu. Kepala aku ni pula dah rasa macam sebal. Dah macam orang kata hilang pertimbangan. Isteri aku ni dah duk menangis-nangis marahkan aku sebabkan aku cabar makhluk tu tadi, kan? Jadi masa aku nak keluar daripada bilik Jimmy masa tu, lepas aku dah cabar benda tu, the moment aku nak keluar daripada bilik dia tu, secara tiba-tiba satu badan aku ni rasa meremang semacam. Dia rasa meremang lain macam je. Dan dengan tak semena-mena, dalam keadaan fikiran aku tengah kacau bilau masa tu, aku terus azan sekuat-kuatnya dekat muka pintu bilik anak aku tu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masa tu aku azan sekuat-kuatnya dekat pintu bilik anak aku tu. Confirm ada jiran-jiran aku yang terbangun. Malam-malam buta dengar aku azan kuat-kuat. Jadi nak dijadikan cerita, esoknya tu selepas desakan bertalu-talu daripada isteri aku, dan aku pula masa tu dalam keadaan bingung, dalam kepala tu aku macam dah tak boleh nak fikir sangat, aku pun izinkanlah pakcik isteri aku bawakan seorang pakcik ni untuk tolong tengokkan rumah ni. Nama pakcik tu Pakcik Daud. Rupa paras Pakcik Daud ni tinggi dan kurus serta berkulit agak gelap orang dia dan bersongkok. Tapi wajah dia ni nampak jernih, nampak ikhlas wajah dia ni. Jadi selepas Zohor, dia pun tiba dengan pakcik isteri aku ni, dan selepas minum kopi lebih kurang, dia pun tanya kat aku apa masalah dengan rumah ni. Jadi aku pun duduklah kat situ. Aku duduk kat situ, aku jelaskan perkara dekat Pakcik Daud ni. Benda yang terjadi semalam, benda yang terjadi sebelum-sebelum ni semua. Dan lepas aku ceritakan benda-benda ni semua dekat Pakcik Daud terus bangun dan dia terus masuk ke bilik anak aku dan dia berdiri tercegat sambil memandang sekeliling bilik masa tu. Dan masa Pakcik Daud dekat dalam bilik anak aku ni, perhatian dia terus tertumpu ke sudut yang anak aku tunjukkan semalam selepas dia berlari keluar lintang pukang tu. Terkumat kamit mulut Pakcik Daud ni aku perhatikan. Seolah-olah macam Pakcik Daud ni tengah membacakan sesuatu dan dia tengah merenung tepat dekat arah sudut tu. Sambil-sambil tu, lepas dia tenung, dia baca, lepas tu dia tundukkan kepala dia sikit. Lepas tu dia bacakan lagi. Dan secara tiba-tiba, Pakcik Daud macam, kau buat apa kat sini Kenapa kau ganggu keluarga ni? Pakcik Daud ni tiba-tiba herdik kat dalam tu. Jadi bila aku tengok muka Pakcik Daud ni, aku nampak muka dia macam naik merah tau muka dia. Muka dia naik merah dan mata dia tu macam mengecil. Jadi aku yang diri dekat tepi pintu ni, aku perhatikan je Pakcik Daud ni. Dan aku pun macam pelik juga, macam si Pakcik Daud ni marahkan dekat siapa tadi kan? Aku tak nampak apa-apa pun. Walau lama macam mana pun aku pandang dekat sudut bilik tu, aku tak nampak apa-apa. Lepas tu Pakcik Daud diam balik. Dia diam, sambil-sambil tu bibir dia ni terus
Tengku Mat Kamit membacakan sesuatu tanpa suara. Dan kadang-kadang mata dia duk pandang sudut tu, lepas tu dia pejam balik mata dia. Dia pandang balik sudut tu, dia pejam balik mata dia. Dan aku nampak masa tu urat-urat dekat tengkuk dengan dahi Pakcik Daud ni seakan-akan macam tegang dan ada sedikit berpeluh dekat dahi dia ni. Jadi setelah beberapa lama dalam keadaan macam tu, mulut Pakcik Daud tadi tu berhenti Tengku Mat Kamit. Dan beliau mengangkatkan kepala dia. Lepas tu dia pusing membelakangi sudut tu dan terus melangkah keluar daripada bilik Jimmy. Jadi masa dia melangkah keluar daripada bilik Jimmy tu, Pakcik Daud tu macam, nak kamu bagi Pakcik 2 ulas bawang putih boleh? Pakcik Daud minta 2 ulas bawang putih. Lepas tu dia duduk dekat sofa semula. Lepas tu dia minum kopi seteguk 2. Jadi 2-3 ulas bawang putih tu aku hulurkan kepada Pakcik Daud ni selepas isteri aku ambil benda tu dekat dapur. Ini Pakcik nak bagi tahu. Lepas ni kita masuk balik bilik anak kamu tu. Tapi kali ni kamu ikut dekat belakang Pakcik ya. Kamu ikut dekat belakang Pakcik. Kamu jangan berkata apa-apa ataupun jangan tanya apa-apa soalan pun. Kamu ikut aja ke mana arah Pakcik tuju. Cumanya jangan berhenti baca 3 kul dan jangan berhenti baca ayat kursi. Bacalah ayat tu berulang kali, tak apa. Jadi bila Pakcik Daud pesan aku macam tu, aku angguk lah. Aku just angguk je. Aku tanda faham lah, aku angguk. Lepas tu Pakcik Daud pun sambung lagi. Kita minum dulu. Aku tengok macam Pakcik Daud ni pula yang tuan rumah kan. Dia yang pelawa aku minum. Tapi tak kisahlah kan. Aku yang masih dalam keadaan bingung masa tu dan hanya mahu gangguan tu pergi. Dan saat tu aku tertanya jugalah dalam hati aku ni kan, yang Pakcik Daud ni nampak macam tenang je, siap ada time out lagi untuk minum kopi sejauhan 2 ni. Sedangkan dalam hati aku ni Tuhan aja lah yang tahu betapa resahnya aku dengan gangguan-gangguan yang terjadi dekat anak aku ni. Jadi selepas selesai je kopi secawan, Pakcik Daud terus bangun dan berjalan menuju ke bilik Jimmy. Ni Pakcik nak pesan, jangan lupa Jangan lupa baca ayat 3 kul, baca ayat kursi. Dan jangan kata apa-apa walaupun sepatah ya. Dia pesan lagi sekali. Aku macam biasalah, aku angguk je lah kan? Aku terus follow rapat Pakcik Daud ni sambil berjalan masuk ke dalam bilik Jimmy dan berhenti dekat sudut yang tadi. Dan terus Pakcik Daud tundukkan kepala dia sedikit dan bibir dia mula bergerak-bergerak. Tengku Mat Kamit seperti membacakan sesuatu. Lepas tu Pakcik Daud macam, kau keluar daripada sini. Wahai makhluk terkutuk, kau keluar daripada sini. Kau keluar dan kau jangan lagi hadir dekat sini dan jangan lagi kau ganggu keluarga ni. Aku macam terkejut tau. Aku macam terkejut sebabkan apa? Sebabkan Pakcik Daud punya suara tu lantang tiba-tiba. Dan dia seolah-olah macam berdialog dengan sesuatu dekat sudut tu, tapi aku tak nampak apa-apa pun dekat situ. Makhluk apa pun aku tak tahu. Macam-macam persoalan dekat kepala aku masa tu. Dan masa tu jugalah aku nampak Pakcik Daud, dia seolah-olah menulis sesuatu dekat dinding menggunakan bawang putih yang diminta tadi tu. Dan Pakcik Daud macam, dengan berkat nama Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang aku dekat belakang Pakcik Daud ni, aku dah pelik dah kan dengan Pakcik Daud ni kan, dengan menulis sesuatu dekat dinding. Aku dekat belakang ni, aku ingat pesan Pakcik Daud, jangan tanya apa-apa, jangan buka mulut apa semua. Aku hanya membaca ayat 3 kul dan ayat kursi berkali-kali, tak henti-henti dekat dalam hati ni. Aku duk baca. Dan keempat-empat sudut bilik tu Pakcik Daud lakukan hal yang sama. Sambil aku terus setia mengikuti belakang Pakcik Daud ni, sambil aku membacakan 3 kul dan ayat kursi. Dan mulut Pakcik Daud ni, Tengku Mat Kamit,
Tengku Mat Kamid seperti biasa dan seperti membaca sesuatu sambil menulis sesuatu dekat dinding menggunakan bawang putih. Dan setelah selesai keempat-empat sudut tu, Pakcik Daud minta aku keluar sebentar dan tinggalkan dia sorang-sorang dekat dalam bilik tu. Ini Pakcik nak pesan dekat kamu ni. Terima kasih sebab ikut Pakcik baca 3 kul ayat kursi, terima kasih. Tapi boleh tak kalau kamu keluar sekejap daripada bilik ni? Kamu keluar sekejap daripada bilik ni. Kamu tinggalkan Pakcik sorang-sorang sekejap dekat dalam bilik ni, boleh tak? Jadi masa tu aku terus tak cerita banyak. Aku terus keluar daripada bilik tu dan aku duduk dengan Pakcik isteri aku ni. Aku duduk dengan dia dekat sofa sambil mengota lebih kurang dalam 10 minit lah. Lebih kurang 10 minit Pakcik Daud keluar daripada bilik. Dan masa aku tengok Pakcik Daud keluar daripada bilik, aku nampak peluh mengalir daripada dahi sampai ke pipi masa tu. Lepas tu Pakcik Daud datang dekat kawasan ruang tamu tu. Dia duduk dekat atas kerusi. Lepas tu dia kata, Pakcik nak minta secawan air masak, boleh tak? Pakcik nak minta secawan air masak. Jadi isteri aku pun bawa lah secawan air masak. Dan Pakcik Daud pun teruslah minum air tu. Dan lepas dia habis minum air tu, jadi Pakcik Daud pun dia macam, terima kasih bagi saya air ni. Tapi saya nak beritahu yang saya kena datang dekat sini balik selepas pada 5 hari. Jadi boleh tak kalau kamu ada dekat sini selepas 5 hari daripada hari ini? Pakcik Daud, saya sebenarnya minggu depan ni saya kena pergi ke Jakarta sebab atas urusan kerja. Habis macam mana ni? Tak apalah, Pakcik Daud boleh datang dengan Pakcik isteri saya ni, tak apa, saya benarkan, tak apa. Saya dekat Jakarta ada urusan kerja, tapi Pakcik Daud datanglah. Nanti lepas 5 hari ni Pakcik Daud datang kat sini. Jadi Pakcik Daud pun setuju lah untuk datang rumah aku selepas 5 hari. Tadi sebelum dia pulang, sebelum Pakcik Daud ni pulang, aku pun tanya dekat Pakcik Daud ni, Pakcik Daud, saya nak tanya ni Pakcik Daud, sebenarnya gangguan apa yang menimpa dekat anak saya si Jimmy tu, Pakcik? Gangguan yang ganggu anak kamu ni, dia adalah seekor jin. Seekor jin yang kuat juga kuasanya. Dan jin ni dah lama duduk dekat kawasan sini. Dan tempat dia adalah di taman di belakang blok yang kamu tinggal sekarang ni. Sebenarnya jin ni dia suka sangat dengan anak kamu si Jimmy ni. Dia suka sangat dengan anak kamu ni. Jadi saya nak pesan pada kamu, saya nak pesan pada isteri kamu, kamu jagalah Jimmy ni baik-baik. Jagalah dia baik-baik, asahlah dia daripada awal. Anak kamu si Jimmy ni, dia ni seolah-olah macam ada daya tarikan. Ramai yang akan suka pada dia. Tak kiralah daripada kalangan manusia ataupun bukan manusia, ramai yang akan suka pada dia. Tapi kamu jangan risaulah. InsyaAllah dengan izin dia semuanya akan selesai. Bertuah kamu, bertuah pada isteri kamu juga, sebab ada anak yang macam ini.
Jadi lepas Pakcik Daud tu balik, aku bincang-bincang balik dengan isteri aku. Akhirnya aku batalkan trip aku untuk ke Jakarta minggu tu, sebabkan aku nak hadir bila Pakcik Daud tu datang lagi sekali. Sebab aku nak tengok sendiri macam mana usaha Pakcik Daud ni untuk tenangkan rumah aku ni. Jadi nak dipendekkan cerita, tepat selepas 5 hari Pakcik Daud tiba selepas waktu asar, dan selepas minum kopi seadanya dan sebagainya, dia terus berjalan perlahan-lahan ke segenap penjuru dan kawasan apartmen aku ni, daripada ruang tamu, dapur, bilik mandi, dan berhenti di setiap sudut sambil membaca sesuatu. Hinggalah bilik Jimmy menjadi kawasan terakhir Pakcik Daud tu masuk dan bacakan sesuatu. Dan bila selesai semua dia, Pakcik Daud pun keluar balik. Lepas tu dia duduk balik dekat sofa. Dan lagi sekali dia meminta segelas air masak, sama seperti hari pertama yang dia datang. Dan nak bagikan gambaran, masa tu aku duduk dekat sofa, aku bertentangan dengan Pakcik Daud ni. Tak sabar aku nak tanya sesuatu pada Pakcik Daud ni. Jadi lepas dia dah minum air semua, aku pun tanya pada Pakcik Daud, Pakcik, sebenarnya kenapa dengan taman dekat belakang tu Pakcik? Macam-macam cerita yang saya dengar pasal taman tu. Oh, pasal taman tu. Tunggu kejap, bagi saya minum air sekejap. Alhamdulillah. Sebenarnya taman tu adalah tempat tinggal diorang juga sebenarnya. Taman tu dan tapak-tapak blok dekat sini asalnya adalah bekas tapak perkuburan Cina yang lama. Luas tapak dia ni. Dan sebelum blok-blok ni semua dibina, kubur-kubur dekat sini dikorek dan sisa-sisa mayat dipindahkan ke tapak sekarang, iaitu di Lim Chu Kang. Aku tengok muka Pakcik Daud masa tu macam tenang je dia explain benda ni. Aku dengan isteri aku masa tu terkedu. Dan barulah aku faham kenapa angka sangat kawasan ni. Tapi aku nak buat macam mana? Takkan aku nak jual apartmen ni semata-mata ada kes gangguan makhluk-makhluk lahanat ni. Lagipun aku dengan isteri aku senang tinggal kat sini sebab banyak kemudahan dan mudah untuk isteri aku untuk ke tempat kerja di Changi Airport. Jadi sampai sekarang lah kita orang ni masih menetap dekat sini. Dan Alhamdulillah, dengan izin Allah, semenjak Pakcik Daud tu datang dan tolong pagarkan rumah kita orang ni dan halau makhluk tersebut, gangguan tu dah tak ada lagi dan kami hidup tenang je dekat sini sampailah sekarang. Cumanya ada satu kejadian lebih kurang dalam minggu lepas. Ketika tu aku nak tutup tingkap bilik aku lebih kurang dalam pukul 11 malam macam itulah. Dan aku terperasan ada satu wajah lelaki tersenyum padaku dalam keadaan tubuhnya tergantung ke atas, kepala ke bawah di luar tingkap bilik aku, di depan pokok besar tu. Dan masa aku nampak tu, aku cepat-cepat aku palingkan pandangan aku ni dan aku tutup tingkap cepat-cepat masa tu. Dan isteri aku nampak aku macam menggelabah masa tu, kan? Dan isteri aku pun tanyalah aku macam-macam. Jadi aku macam ni, tak ada apa-apa lah. Tak ada apa-apa. Perasaan je kot. Aku cakap macam tu je kat dia. Jadi itu dia guys, cerita yang dikongsikan. Cerita yang agak menarik tentang satu buah rumah di Singapura. Blok mana saya tak berapa pasti. Mungkin anda boleh cari di mana terletaknya bangunan ni. Dan saya rasa itu saja untuk malam ni di Markas Puaka on the Go. Dan insyaAllah kita akan berkongsi lebih banyak kisah-kisah seram di masa-masa yang akan datang. Jangan lupa like, share dan subscribe channel The Segment. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi on the next coming episode. Assalamualaikum.